Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada rakan-rakan kita yang bertanya saya sama ada saya dah quit ataupun saya dah berhenti daripada terlibat dengan saham. So kita nak jawab persoalan ni dalam video kali ni. Yang ke mana-mana jumpa lagi saya bahas ni insya-Allah. Okey, ada sahabat-sahabat kita yang bertanya saya sama ada saya dah quit daripada terlibat dengan saham ataupun tidak. Sebab sekarang ni kalau perhatikan banyak video yang saya buat konten ni adalah berkaitan dengan kripto, digital asset ataupun cryptocurrency. So persoalannya sama ada saya dah tak trade saham ataupun tidak. So jawapannya jawapannya saya masih lagi trade saham lah tuan-tuan. So kripto tu adalah salah satu cabang yang baru yang saya explore yang menjadi alternatif lah kepada peluang saham. Tapi saham still waktu hari market buka saya masih lagi trade saham lah. Okey, so saya nak bincang berkenaan dengan satu counter berkaitan dengan chart pattern juga. Kita nak bincang ataupun kita nak refresh balik satu perkara yang saya rasa sangat-sangat penting untuk kita tahu berkaitan dengan chart pattern iaitu counter DNEX. So DNEX ni saya masih ada lagi sedikit pegangan dalam DNEX, tetapi saya dah lepaskan sebahagian besar daripada pegangan saya dalam DNEX lah. So DNEX ini sebenarnya lama DNEX ini membuat pergerakan sideways. Beberapa kali kalau kita buat chart pattern, beberapa kali DNEX ini membuat breakout pattern symmetrical triangle. Banyak kali So bila kita buat dia breakout tapi dia fail, breakout lagi fail. So eventually pada tak apa. Yang tu kita bincang lain kali lah. So saya nak bincang tentang satu topik berkaitan dengan chart pattern analysis. So kenapa DNEX ini dia membuat kenaikan dan tiba-tiba bila dia sentuh area RM1.33 RM1.34 ini dia membuat reversal dekat sini. Walaupun penurunan ni tidaklah signifikan, tetapi kenapa dia kenapa dia tak boleh lepas area kawasan RM1.34 ini RM1.33 ini. So kalau kita perhatikan DNEX ini lama dia buat sideways dia buat sideways lama. So saya follow DNEX ini sejak beberapa bulan yang lepas lah saya pegang. Beberapa kali dia membuat breakout pattern triangle. Sekejap. Saya masuk dengan pattern triangle lah tuan-tuan. So saya masuk waktu dia berlaku breakout dekat sini dengan volume yang signifikan. Tapi apa yang berlaku dia membuat return move dekat sini. Dia pull back and then dia membuat kenaikan balik. So saya tak lepaskan pegangan saya kerana apa? Kerana saya punya TP saya ataupun target price based on price objective chart pattern analysis triangle pattern ini symmetrical triangle ini jauh lagi nak pergi. So that's why saya masih lagi pegang. So apa yang berlaku dia membuat penurunan dengan volume yang agak signifikan pada waktu itu. Dia turun dan dia naik balik. Lama saya pegang so dia membuat kenaikan bermula daripada sinilah membuat kenaikan yang drastik daripada sini dan dia meneruskan kenaikan dan dia buat pullback lagi dekat sini. Volume pun agak signifikan dan seterusnya dia buat meneruskan kenaikan sebelum dia membuat reversal dekat sini. Wallahualam reversal ataupun dia sekadar berehat sekejap. Kalau kita tengok volume tak adalah signifikan sangat. So apa yang saya nak bincang pada kali ini, walaupun saya masuk dengan pattern triangle,
Tetapi sebenarnya ramai yang masuk kepada dalam kaunter ini, okey, menggunakan okey, kenapa price boleh boleh pecut sehingga ke area RM1.33 ya? Kerana okey, kalau kita perhatikan di sini ada pattern apa dekat sini tuan-tuan eh? Sekejap eh. Okey, kalau kita perhatikan ada pattern apa dekat sini? Okey, cup and handle eh. So kalau kita perhatikan dia ada pattern cup and handle. Okey, di mana target price bagi cup and handle ni? Okey, kita boleh tengok dekat sini dia punya ni, nampak area dekat sini, kita buat garisan. Okey, bertemu dekat situ dan kita tarik pergi ke dia punya resistance. So bila breakout resistance, okey, dia punya price objektif dia akan ikut dah dia punya tu, nampak? Okey. So kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita perhatikan itulah dia punya price objektif dia. Okey. Alright. Sebab itu tuan-tuan semua, kalau kita perhatikan dekat atas ni, inilah dia punya price objektif Price objektif bagi pattern cup and handle. Walaupun pattern cup and handle ini dia membuat pullback sedikit, maksudnya dia fail breakout lah pada asalnya, tapi dia meneruskan kenaikan dekat sini. So kita boleh consider ini adalah noise saja. Okey, dan dia meneruskan kenaikan. Perhatikan tuan-tuan, dia punya pergerakan ini luar biasa kalau banding dengan pergerakan sebelum-sebelumnya So maksudnya di sini buyer dia memang tekad untuk dia pegangan dia sehinggalah sampai dia punya price objektif berada di atas ni RM1.34 ataupun RM1.33 ke area sinilah. Okey, so that's why kenapa harga ni dia tak boleh nak tembus, dia tak boleh nak melepasi area RM1.34 33 kerana apa? Kerana mereka yang masuk dengan pattern cup and handle ini telah melepaskan pegangan mereka di sini. So mereka beratur dekat sini ataupun mereka menunggu price capai dekat sini, so mereka akan melepas pegangan. That's why buyer, walaupun buyer yang ramai ni, nampak buyer yang ramai ni yang cuba menolak harga ke atas. Okey, demandnya cuba tolak harga ke atas tetapi dia tak lepas. Kerana apa? Kerana seller yang terdiri daripada mereka yang masuk menggunakan pattern cup and handle ini, mereka apa istilahnya, mereka beratur ataupun mereka menunggu untuk menjual pada harga tersebut. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa di situlah tempat resistant, okey, yang mana professional traders akan melepaskan pegangan mereka bila harga mencapai aras RM1.34. Okay, that's why dia tak boleh lepas walaupun volume ni agak signifikan dekat bawah ni tuan-tuan. Okey, tapi dia tak boleh lepas kerana apa? Kerana orang yang masuk pattern ini, pattern cup and handle ini beratur untuk melepaskan pegangan mereka. That's why dia tak boleh lepas. Okey. So kalau kita tak belajar chart pattern analisis, kita tak nampak kerana apa dia tak boleh lepas di situ Kerana apa dia tak boleh lepas kat situ? Okey, penjelasannya saya dah bagi tahulah. Kerana ada mereka yang memang set dah dia punya TP untuk dia melepaskan pegangan dia bila sampai ke area RM1.34 Okey, so that's why dia tak boleh lepas lah. So saya secara peribadi, ni bukan buy call ataupun sell call untuk tuan-tuan. Ini sekadar untuk tujuan pendidikan sahaja. Secara peribadi saya melepaskan pegangan saya pada harga RM1.27. Okey, dekat area situ, dekat puncak sini. Okey, pada hari ini kerana saya nampak price pada waktu ini memang susah dah nak lepas So dia membuat kenaikan yang begitu banyak, saya lepaskan sebahagian besar daripada pegangan saya di sini. Cuma sebagaimana yang saya sebutkan dalam video-video sebelum ini kan, teknik kita bila dia membuat kenaikan dan kita expect ada resistance di situ, kita jangan lepaskan keseluruhan pegangan kita. Kalau chart itu membuat pergerakan uptrend, so kita lepaskan pegangan kita sebahagian besar, tetapi kita kena tinggalkan sedikit. Okey, alasannya kenapa kita kena tinggalkan sedikit kita punya profit dalam counter tersebut,
Jangan tinggalkan modal. Kita ambil semua modal kita termasuk profit. Cuma kita tinggalkan sedikit profit. Mungkin dalam 10%, 5% mungkin. Tujuannya apa? Tujuan untuk kita menjadikan modal kita itu yang masih ada dalam kaunter itu sebagai insurans polisi. Sebagai polisi insurans kita, sekiranya harga membuat breakout dan kita mempunyai buffer yang lebih lah berbanding dengan orang lain. Sekiranya berlakunya fail breakout dan kita lebih selamat berbanding dengan orang masuk tanpa dia ada insurans polisi lah. Okey, so sedikit amount yang kita tinggalkan itu dia akan menjadi satu polisi insurans kepada kita sekiranya kita nak masuk selepas berlakunya breakout. Maksudnya breakout dekat sini lah. Okey, sekiranya berlaku breakout RM1.34 ini, so kita masih lagi ada profit lagi. So saya masih lagi ada dalam berapa ratus unit. Dan keuntungan saya yang saya tinggal tu dalam berapa puluh persen. So sekiranya harga dia membuat breakout, okay, dan saya boleh beli dan saya punya average price, of course dia akan berada di bawah RM1.34. Okey, sekiranya berlaku fair breakout pada area RM1.34 ataupun area sinilah. Okey, kita ambil area RM1.27 ini. Sekiranya berlaku breakout, saya masuk, saya punya average price masih lagi di bawah. Sekiranya berlakunya fair breakout, saya boleh keluar tanpa sebarang kerugian. Walaupun dia fair breakout. So saya kira itu saja untuk kali ini. Saya harap ada manfaatnya. Untuk revision saja, kita dah bincang dah tajuk ini sebelum ini. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat dan sebagainya. Saya buat ni rushing tuan-tuan. Saya nak pergi kerja. Okey, semoga ada manfaatnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.